Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Sahih Fadhil Amal. Kita masuk babnya keutamaan kalimah yang diucapkan dalam solat bagi orang yang tidak boleh menghafaz sedikit pun ayat Quran. Jadi ada bacaan tertentu yang bagi orang tak hafal lah mula-mula masuk Islam kan. Jadi ada kelebihan dia lah. Hadisnya hadis ke-92. Abu Daud rahimahullah dalam kitabnya Sunan Abu Daud nombor 832 meriwayatkan An Abdullah bin Abi Aufa qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni la astati'u an akhudha min al-Qur'an shay'an fa'allimni ma yujzi'uni minhu qala qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim qala ya Rasulullah hadha lillahi azza wa jalla fama li qala qul allahumma arhamni warzuqni wa'afini واهدني فلما قام قال هكذا بديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير. Dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata datang seorang lelaki kepada Nabi SAW. Dia berkata, sesungguhnya aku tidak dapat menghafaz sedikit pun ayat Quran. Kerana itu ajarkanlah padaku apa yang boleh mencukupiku darinya. Beliau bersabda, ucapkanlah Maha suci Allah, segala puji hanya bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi disembah selain Allah. Allah Maha besar dan tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang Maha luhur dan Maha agung. Dia bertanya, wahai Rasulullah, ini hanyalah untuk Allah SWT saja. Lalu apakah untukku? Beliau menjawab, ucapkanlah ya Allah, rahmatilah aku, berilah aku rezeki, kesihatan dan hidayah. Ketika dia berdiri, dia mengucapkan seperti ini dengan tangannya. Lalu Rasulullah SAW berkata, adapun orang ini maka dia sungguh telah memenuhi tangannya dengan kebaikan. Mengapa? Tu dah. Hadisnya hasanah. Hadis riwayat Nasa'i jilid 1 muka 3, Ahmad jilid 4 muka 363, 336, 382. Al-Hakim jilid 1 muka 241, Al-Hakim jilid 2 muka 381. Ibn Hibban nombor 473 Al-Mawarid dan At-Tailisi dengan tahqiq penulis. Jadi bacaannya apa? Jadi bacaan dia ni Allah alam lah, ada ulama bahas tunggunya, ada kata Fatihah, tak ada surah lain tak tahu dah. Tapi apa pun bacaan ni luar besar lah pahala dia dah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. So, dah bacaan tu. Ada bacaan untuk doa pula, Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini. Ataupun kita baca Rabbi firli, tu macam kita baca dalam antara dua sujud tu besar dia. Kita kena hayati makna dia baru kita rasa khusyuk. Okey, lepas tu bab yang seterusnya keutamaan mengucapkan amin dan yang ucapan aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat. Hadis yang ke-93, Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari nombor 731 meriwayatkan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahadukum amin qalat al-malaikatu fis sama'i amin fawafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Fi riwayat Muslim idza qala ahadukum fis salati amin wal malaikatu fis sama'i amin فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian mengucapkan amin dan para malaikat di langit juga mengucapkan amin, sehingga salah satu dari keduanya bersamaan dengan yang lainnya, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat Muslim dikatakan, apabila salah seorang dari kalian suatu solat mengucapkan amin dan juga para malaikat di langit juga mengucapkan amin, sehingga salah satu dari keduanya bersamaan dengan yang lainnya, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis sahih.
Hadis riwayat Muslim nombor 410-75. Dan An-Nasai jilid 2 muka 144 hingga 145, Ahmad jilid 2 muka 312 dan 409, Malik dalam Muwatta halaman 88 dan Al-Bahaqi jilid 2 muka 55. Hadis ke-94. Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari nombor 782 meriwayatkan An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam ghairu al-maghdubi 'alaihim waladdallin fakulu amin fa innahu ma wafaqa qawluhu qala al-malaikati ghufra lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam telah mengucapkan ghairul maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai, yakni Yahudi, dan bukan jalan orang sesat, Nasrani, maka ucapkanlah amin, semoga Allah mengabulkannya. Kerana barang siapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan para malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Taraf, penggal ataupun hadis yang samalah. Penggal sebahagian hadis itu sama. Ada pada Bukhari dan 4475 dan telah ditakhrijkan oleh Abu Daud nombor 935, An-Nasai jilid 2 muka 144, Malik dalam Muwatta halaman 7 dari jalur Sumai bin dari Abu Saleh, serta Al-Bahaqi jilid 2 muka 55, Ahmad jilid 2 muka 469 dan telah ditakhrij oleh Muslim nombor 410 dan 776. Abu Uwanah dalam Al-Musna'na jilid 2 muka 110. Al-Syafi'i dalam Al-Ummu jilid 1 muka 109 dan Ad-Darimi jilid 1 muka 284. Dan dari beberapa jalur dari Abu Saleh dari Abu Hurairah secara marfu' dengan redaksi dengan lafaz hadisnya. Apabila seorang qari, yakni pembaca, mengucapkan kalimah ghairul maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang dimurkai, yakni Yahudi, dan orang yang sesat, Nasrani, lalu orang berada di belakangnya mengucapkan amin sehingga ucapannya bersamaan dengan ucapan para penduduk langit, malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan redaksinya milik Muslim dan Ad-Darimi lah, tepatnya serupa kata-kata tu. Hadis Sahih Muslim dan Ad-Darimi lah. Okey, hadis yang ke-95. Al-Bukhari rahimahullah nombor dalam sahih kitabnya Sahih Bukhari nombor 730 meriwayatkan An Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minhu ta'min al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala Ibnu Shihab wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Dari Abu Hurairah dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam telah mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Dari perkataan idza ammanal imamu, sebagai ulama mengertikannya sebagai bentuk majas, metafor, dan menafikan ucapan aminnya imam dan tidak mestinya imam. Nah, maksudnya majas nah. Dia tidak zahir ucapannya. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari lah. Fathul. Jilid 2 muka 138 berkata, mereka para ulama berkata menggabungkan di antara dua riwayat, yakni riwayat yang ada pada bab ini dan riwayat tersebut sebelumnya, apabila imam mengucapkan kalimah waladdallin, dan bukan jalan orang yang sesat Nasrani untuk mengertikan kalimah idza ammana. Bila imam telah mengucapkan amin di sini sebagai majas. Namun kalangan jumhur majoriti ulama menjawab, sebagai penerimaan bentuk majas tersebut yang dimasukkan dengan perkataan idza ammana, apabila dia telah mengucapkan amin, apabila dia hendak mengucapkan amin agar ucapan aminnya imam dan makmum dapat bersamaan. Dalam hal itu tidaklah harus diucapkan oleh imam. Dan sungguh telah ada penjelasan imam juga mengucapkannya. Dan banyak sekali riwayat yang telah menyebutkan Rasulullah SAW apabila telah selesai membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah, maka beliau mengeraskan suaranya dan mengucapkan amin. Perkataannya fa'aminu ini dijadikan dalil untuk mengakhirkan ucapan aminnya makmum dari ucapan aminnya imam. Kerana dia di sini diurutkan dengan huruf fa. Kan tapi seperti yang telah disebutkan dalam penggabungan di antara riwayat, yang dimaksudkan adalah bersamaan serentak. Bukan maksudnya fa itu maksudnya lepas atau imam amin sudah baru makmum amin. Tapi hadis-hadis lain menunjukkan ia berserentaklah amin itu. Dan ini merupakan pendapat jumhur majoriti para ulama.
Penulis berkata yang mengatakan ala Ali yakni makmum mengucapkan amin secara bersamaan dengan imam. Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini berkata tidak dianjurkan untuk berbarengan serentak dengan imam pada sesuatu apapun dalam solat selain dari bacaan amin ini. Baca amin ya bila serentak. Al-lain tidak. Al-lain biar lewatlah. Berkata fa innahu man wafaqa. Yunus menambahkan dari Ibnu Syihab sebagaimana terdapat pada Muslim. Fa innal malaikata tu'minu. Kerana para malaikat juga mengucapkan amin. Sebelum perkataannya faman wafaqa, maka pada siapa yang menyertai yang bersamaan serentak. Dan begitu pula yang ada pada Ibnu Uyainah dari Ibnu Syihab. Sebagaimana yang akan disebutkan dalam perbahasan doa-doa dalam Al-Bukhari lah. Dan ini menunjukkan yang dimaksudkan adalah berbarengan serentak dah dalam ucapan dan waktu dah. Serentak imam dengan makmum dan malaikat serentak belaka. Rujuk Al-Fathul Bari lah. Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan berkata, "Idza qala al-imamu waladdallin faqulu amin." Apabila imam telah mengucapkan kalimah dan bukan jalan orang sesat Nasrani, maka ucapkanlah amin. Maknanya adalah ucapkanlah bersamaan dengan imam sampai ucapan amin kalian dan aminnya imam terjadi secara bersamaan serentak. Adapun perkataannya idza ammanal imamu, apabila imam telah mengucapkan amin, maka tidak bertentangan dengannya dan tidak menunjukkan bahawa mereka para makmum mesti mengakhirkan ucapan amin mereka dari waktu ucapannya aminnya imam. Bukan mestinya imam amin tak imam amin dulu lepas tu baru makmum amin dah. Akan tetapi ini lebih seperti ucapan seorang mengatakan apabila seorang amir benar pergi maka pergilah kalian. Maksudnya apabila seorang amir hendak berpergian nak berpergian maka berkemas-kemaslah kalian untuk pergi pula agar kalian pergi bersama-sama serentak dengannya sebenarnya. Dan penjelasan tentang hal ini dalam hadis yang lain adalah sesungguhnya imam mengucapkan amin dan para malaikat juga mengucapkan amin. Para siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat maka diampuni dosanya yang telah lalu. Lebih disukai lagi apabila ucapan kedua-dua amin tersebut dilafazkan secara bersamaan serentak dalam satu waktu demi mengharapkan angka ampunan. Jilid 1 muka 75 dah. Habis itu dah cerita tentang amin lah. Dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda apabila imam telah mengucapkan amin maka ucapkanlah amin. Kerana barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat maka diampuni dosanya telah lalu. Ibn Syihab berkata Rasulullah SAW selalu mengucapkan amin. Sahih hadis riwayat Muslim nombor 410. Abu Daud nombor 93, At-Tirmizi nombor 250, An-Nasai jilid 2 muka 144, Ibn Majah nombor 825, Ahmad jilid 2 muka 233, 312 dan 409. Dah. Lepas tu Ibn Majah nombor 825, Ahmad 2 muka 233, 312 dan 409. Malik dalam Al-Muwatta' halaman 7 dan Abu Uwainah dalam Musnad di 110 terhadap perkataan Ibn Syihab ini Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari jilid 2 muka 310 berkata dalamnya terdapat keutamaan imam kerana ucapan aminnya imam bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat. Kerana itu makmum disyariatkan mengucapkan amin bersamaan dengan imam. Jadi malaikat tak dengar. Kita nak ucap berserentak dengan siapa dia dengan Tok Imam. Tok Imam tu sebenarnya dia telah sama serentak dengan malaikat dah. Gitulah cerita dia. Hadis ke-96 Al-Bukhari rahimahullah nombor 1402 meriwayatkan. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-qari'u fa aminu fa innal malaikata tu'minu faman wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikati ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi perkataan yang ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari jilid 2 muka 309 hingga 310. Zahirnya adalah pengampunan terhadap seluruh dosa yang telah lampau. Namun menurut pendapat para ulama adalah dosa-dosa kecil yang telah lampau dah. Dalam hadis-hadis ni apa dosa gapo lampau ni semua tu banyak ulama bahannya itu bermaksud dosa kecil. Dosa besar kena taubat dah. Namun menurut pendapat para ulama adalah dosa-dosa kecil yang telah lampau dah. Pembahasan mengenai hal ini telah disampaikan pada pembahasan mengenai hadis Uthman tentang orang berwuduk seperti wuduknya Nabi SAW dalam kitab Taharah. Begitu juga orang berwuduk apa dosa juga, tapi ceritanya majoriti ulama jumhur ataupun
Lah majoriti ulama kata masuk dosa kecil ni, dosa besar kena taubat teman-teman. Okay, terjemah hadis dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, apabila sang qari yakni imam telah mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Kerana para malaikat juga mengucapkan amin. Maka barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis sahih. Hadis An-Nasa'i jilid 2 muka 43 hingga 144, Ibn Majah nombor 801 dan Ahmad jilid 2 muka 238 dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri. Habis itu dah. Okay, keutamaan ucapan aminnya makmum bersamaan dengan ucapan imamnya serentak. Ada lebih, ada kebesar, ada fadilat yang besar lah. Makmum ucap aminnya serentak dengan imamnya. Hadis ke-97, An-Nasa'i rahimahullah jilid 2 muka 144 meriwayatkan, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innal malaikata taqulu amin wa innal imama yaqulu amin faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila imam telah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan orang yang sesat, maka ucapkanlah amin. Kerana malaikat juga mengucapkan amin. Dan sungguhnya imam juga mengucapkan amin. Kerana barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis sahih dah. Hadis Muslim nombor 410 dengan tanpa nombor antara 75 dan 76. Ahmad jilid 2 muka 233 dan 270, Ad-Darimi jilid 1 muka 284, Abdul Razak nombor 2044 dan Ibn Majah nombor 852 secara ringkas. Hadis ini merupakan dalil yang kuat tentang penggabungan antara berbagai-bagai hadis dan makmum mengucapkan amin bersamaan serentak dengan imam seperti pendapat jumhur ulama. Pembahasan ini telah disampaikan terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Terdapat riwayat lain dari hadis Abu Musa yang sangat panjang lah, dengan redaksi yang berbeza. Lafaz hadis itu berbeza, matan hadis yang berbeza, sebagaimana terdapat pada Sahih Muslim nombor 404 dan redaksinya apabila dia imam mengucapkan kalimah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Kerananya Allah SWT akan mencintai kalian. Itu lafaz dia. Hadis ini telah penulis takhrij keluarkan sanad apa dah. Hadis itu dalam At-Taylisi nombor 517. Di antara keutamaan ucapan amin dan salam dah. Hadis ke-98 Al-Bukhari rahimahullah dalam Al-Adab Al-Mufrad nombor 98 meriwayatkan, An Aisyah anna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma hasadakum al-yahudu ala syai'in ma hasadukum 'alal salami wat ta'mini. Wa fi riwayat Ibn Majah ma hasadtukumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum 'alal salami wat ta'min. Dari Aisyah radhiyallahu dari Rasulullah SAW, tidaklah kedengkian orang-orang Yahudi kepada kalian, pada kamu semua ni terhadap sesuatu seperti kedengkian mereka kepada kalian terhadap salam dan ucapan amin. Orang Yahudi ni deki ucapan salam Islam dan ucapan amin. Sementara dalam riwayat Ibn Majah dengan redaksi yang sama, hanya saja di situ lafaz Yahudi dimuannaskan. Bahasa Arab lah, hadis sahih. Hadis riwayat Ibn Majah nombor 856 dan sanad yang hasan. Hadis ini punya syahid yang ada pada Baihaqi jilid 2 muka 56. Dari jalur berbeza dari Aisyah radhiyallahu anha. Di dalamnya dia menambahkan redaksi dengan ya Allah, Rabb kami dan hanya bagimulah segala puji. Juga terdapat pada Ibnu Khuzaimah yang hadisnya sangat panjang, jilid 1 muka 28, serta dari hadis Anas dalam Al-Tarikh Al-Baghdad, karya Al-Khatib jilid 9 muka 43, sanadnya sahih. Lihat silsilah hadis as-sahihah karya Syekh Albani nombor 992. Keutamaan rukuk dan sujud dalam solat. Allah Taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabbmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Surah Al-Hajj ayat 77. Ada. Warka'u ada. Ya irka'u wasjudu tu dah. Sujudlah kamu tu maksud apa dah? Imam Qurtubi dalam tafsirnya yang dimasukkan dengannya sujud adalah solat wajib. Sujud tu ada.
Al-khusus uridul al-umum dah. Ada khusus dah cerita pasal sujud tapi maksudnya semaya dah. Ini dah adalah kaedah dia dah. Yang dimasukkan dengan sujud adalah solat wajib maksudnya, bukan sujud saja maksudnya solat wajib. Dikhususkannya rokok dan sujud di sini sebagai pemuliaan terhadap solat. Jadi rokok dan sujud tu maksudnya semaya, bukan sujud rokok sujud saja, rokok dan sujud semaya dah. Jadi orang beriman rokoklah kamu, sujudlah kamu, semaya maksudnya dah. Sembahlah Rabbmu dan perbuatlah kebajikan. Jadi rokok sujud ni kelebihan dia semaya ni besarlah. Dapat kemenangan ni. Seterusnya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari kurniaan Allah dan keradaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada mereka dari bekas sujud. Surah Al-Fatih ayat 29. Jadi Ibn Katsir berkata Allah SWT di sini menyifati mereka dengan banyak amal dan banyak solat. Jadi ubur iman ni banyak amal dan banyak solat. Sedangkan solat merupakan sebaik-baik amalan. Dia Allah juga menyifati mereka dengan keikhlasan niat mereka dalamnya hanya kepada Allah dan mencari pahala di sisi Allah dengan sebesar-besarnya pahala, iaitu syurga yang menampung kurniaan Allah, yakni kelapangan rezeki dan keredaan Allah terhadap mereka. Dan yang terakhir ini lebih besar dari pertama. Jadi redha Allah itu lebih besar lah kelapangan rezeki ni. Al-Qurtubi berkata berisi informasi tentang banyaknya solat mereka. Jadi orang beriman ni solat banyak, sedangkan mereka mencari syurga dan keredaan Allah SWT. Lepas tu dah. Tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka dari bekas sujud. Maksudnya apa sini? Disebutkan oleh Ibn Katsir, dia katakan tanda yang baik. Dah, jadi tanda baik ni. Mujahid dan lainnya berkata iaitu khusyuk dan tawaduk. Jadi bukan buka saja, nampak anggota dia dah. Khusyuk, tawaduk dah. Al-Qurtubi berkata iaitu terlihat tanda-tanda solat tahajud pada malam hari dan bekas-bekas akibat kurang tidur dah. Ada pula kata nampak letih. Semuanya malam kuat dah. Tu jadi pendapat ulama ni. Dia tidak payah zahir gitu dah. Maksudnya guna akal lah, guna kaedah ni. Okay, hadis Uqbah bin Amir yang terdapat pada Sahih Muslim nombor 234, dia meriwayatkan. Kanat alina ri'ayatul ibil faja'at naubati farawwahtuha bi'ashiyin. فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. Kami pernah berkewajipan memelihara unta, lalu tibalah giliranku, maka aku memasukkannya ke dalam kandang di waktu petang. Kemudian aku ketemui Rasulullah SAW yang sedang berdiri sambil memberi ceramah kepada para jemaah. Dan aku mendapati dari perkataan beliau tidaklah seorang muslim berwuduk lalu memperbaiki wuduknya. Kemudian solat 2 rakaat dengan menghadapkan hati dan wajahnya, yakni khusyuk, melainkan layak baginya syurga. Hadis sahih. Jadi layak baginya syurga kerana dia semaya. Sempurnalah wuduk sempurna. Lepas tu semaya pula dengan khusyuk, maka Allah ampunkan dosa dia. Jadi layak masuk syurga lah dia ni. Hadis ini telah dibahaskan pada bab keutamaan syahadah. Keutamaan syahadah lah, mengucap setelah wuduk. Pada bab keutamaan solat 2 rakaat setelah wuduk pada dah. Dalam bab ini masih banyak lagi hadis-hadis lainnya yang semakna dengan itu, banyak lah. Sokong menyokong lah. Seterusnya keutamaan apa yang diucapkan ketika bangun dari rokok. Ya Allah Rabb kami, hanya bagimu segala puji dia. Jadi bangkit dari rokok tu iaitu Sami Allah liman hamidah lah. Itidah dah. Baca apa baca. Hadis ke-100 Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Sahih Bukhari nombor 796 meriwayatkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam sami'a Allah liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qalahu qala al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, apabila imam telah mengucapkan Allah SWT Maha mendengar, sami Allah liman hamidah lah, terhadap orang yang memujinya, maka ucapkanlah Allah, ya Allah
Rabb kami hanya bagimu lah segala puji dia. Allahumma rabbana lakal hamd. Allahumma rabbana lakal hamd. Tu ucapan dia. Jadi ya Allah, Rabb kami hanya bagimu lah segala puji. Barang siapa yang ucapannya makmum itu bersamaan dengan ucapan para malaikat, maka diampun dosanya telah lalu. Hadis sahih. Hadis riwayat Muslim nombor 409, macam Amin Ta'dilah juga lah. Jadi dia serentak dengan email lah. Jadi ada khilaf tu, ada kata untuk email baca perkabih dulu tak baru makmum sebut. Ada kata serentak dia. Sami Allahu liman hamidah tu bang tu sebut serentak. Ada kata untuk email dia bang dulu, dia sebut dulu lah, kita sebut lepas tu dah. Tak, wallahu alam lah. Yang pentingnya biar kita ucap kerana moga-moga serentak dengan malaikat diampunkan dosa dia. Hadis Muslim nombor 409, Abu Daud nombor 848, At-Tirmizi nombor 267, An-Nasa'i jilid 2 muka 149, Ibn Majah nombor 875 dan Ahmad jilid 2 muka 459. Hadis ke-101 Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Bukhari nombor 799 meriwayatkan An Rifa'ah bin Rafi' Az-Zurqi qala kunna yawman nusalli wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati qala sami'a Allahu liman hamidah qala rajulun wara'ahu rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban barakan fih falamma sarafa qala man al-mutakallimu qala ana qala ra'aitu bid'atan min 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zurqi, dia berkata, suatu hari kami pernah solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau mengucapkan Allah Maha mendengar terhadap orang muji, sami Allahu liman hamidah. Lalu ada seorang di belakang yang mengucapkan Rabb kami dan hanya bagi mula segala puji dengan puji yang banyak, baik dan terberkahi dia. Rabbana dia sebutnya Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Tu ucapan dia lah. Rabb kami dah hanya bagi segala puji dengan pujian yang banyak, baik dan diberkahinya. Ketika beliau telah selesai solat, beliau bertanya, siapakah yang mengucapkan kalimah tadi? Orang itu menjawab, saya. Beliau lalu berkata, aku telah melihat ada 30 lebih malaikat saling berebut-rebut siapakah di antara mereka yang berhak mencatatnya terlebih dahulu. Hadis sahih. Cerita ni berebut malaikat berebut catat lah, dah tidak cerita paling besar. Ni sekali lagi dah keedahnya orang hak Nabi sebut tu ada tak ada fadilat. Ya bukan hak Nabi itirah ni. Nabi itirah tu ada fadilat walaupun sahabat yang baca ada kata bid'ah kan bukan bid'ah sebab sahabat ni ada pensyariatan Nabi dia lah. Nabi ada pembenaran dia. Kalau dia baca tu Nabi tidak itirah, tidak jadi sunnah, tidak jadi maulid kita baca ni. Hak Nabi itirah bagi kita baca dah. Cuma di sini antara yang Nabi itirah dengan apa yang Nabi ajar sendiri perbahasa pula. Ada ulama kata Nabi takriri, Nabi ucapan hak baca hak Nabi itirah kata ada pahala berebut ke apa pahala dia. Tetap hak Nabi ajar tanpa sebut fadilat tu tetap lebih afdal kerana Nabi ajar hak lebih utama dah. Tu ada perbahasanya. Jadi ini tidak jadi hujah untuk bid'ah hasanah dah. Ia hanya sunnah lagi, ia bukan bid'ah. Sahabat buat dengan pengiktirafan Nabi jadi sunnah dah. Sunnah takririyah dah. Sunnah yang diikrarkan, diiktiraf oleh Nabi dah. Hadis Abu Daud nombor 770, An-Nasa'i jilid 2 muka 145 dan 109 dan Ahmad jilid 4 muka 340. Dalam riwayat An-Nasa'i dia menambahkan kalimah mubarakan fihi dengan mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini ada tambahan lah. Diberkahi sebagaimana Rabb kami menyukai dan meredainya. Dan berkenaan dengan lafaz An-Nasa'i terakhir ini, Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari berkata, di sini terdapat satu bentuk kepasrahan yang baik kepada Allah yang merupakan puncak tujuan. Jadi kita berserah diri 100% kepada Allah. Itu satu benda yang besar lah. Jadi tidak didamahkan riwayat tu dan tambahan tu kira tambahan yang terima lah. Wallahu a'lam lah. Okey, seterusnya ke afdal fadail ilmu, kelebihan yang lain, kelebihan keutamaan solat pada waktunya, solat awal waktu dah. Ada kelebihan. Hadis ke-102 Al-Bukhari rahimahullah dalam nombor 527 meriwayatkan An Abdullah qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ayyu
Qala thumma birrul walidaini. Qala thumma ayun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna walau istazattuhu ala zadani. Dari Abdullah dia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling disukai oleh Allah SWT? Beliau menjawab, solat tepat pada waktunya. Dia bertanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Dia bertanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab lagi, jihad fi sabilillah. Abdullah berkata, beliau menceritakan ini semua kepada aku. Dan jika aku meminta tambahan hadis kepada beliau, pastilah beliau menambahinya untukku hadis sahih ni. Jadi dia tanya sekat tiga ni. Hadis riwayat Muslim nombor 85, At-Tirmizi nombor 1898, An-Nasai jilid 1 mushaf 292 hingga 293. Ahmad jilid 1 mushaf 401, 444 dan 448 dan lainnya. Lihat pula At-Tayalisi nombor 372 dengan tahqiq penulisnya. Di sini Nabi SAW mendahulukan solat dan berbuat baik kepada kedua orang tua di atas jihad fi sabilillah. Alasannya adalah kerana dua hal tersebut merupakan sesuatu yang harus dan wajiblah yang dilakukan secara berterusan. Dan tidak ada yang sabar terhadapnya selain orang-orang yang jujur yang tulus. Dikatakan jawapan yang diberikan berbeza-beza berdasarkan perbezaan keadaan dan keperluan mukhatab objek yang dipercakapkanlah Nabi dan lihat Fathul Bari jilid 2 mushaf 13. Nabi kecek ni kan dia fadilat kelebihan apa? Dia tengok orang depan dia hak yang kecek ni lemah bak jaga ibu apa dia utama tu dah. Ada mak pak dia cara dah, dia taat dah cuma dia semalam lambat semaya dia Nabi utamakan awal semaya dah. Macam-macam lah cara ni. Itu perbahasa para ulama lah. Okay, hadis ketiga Muslim rahimahullah dalam kitabnya Sahih Muslim nombor 274 meriwayatkan. Qala al-Mughiratu fa aqbaltu ma'hu hatta najidun nasa qad qaddamu Abdurrahman ibn Auf fa shalla lahum fa adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda rak'ataini fa shalla ma'an nasi rak'atal akhirah. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال قد أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. Al-Mughirah berkata, aku ikut bersamanya sampai kami mendapati para jemaah telah mempersilakan Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi mereka. Jadi, masa tu Nabi tak ada. Jadi, tak ada siapa-siapa yang mengakad lah tolak Abdurrahman jadi tak imam lah. Abdurrahman bin Auf. Rasulullah SAW mendapati salah satu dari dua rakaat. Lalu beliau salat bersama jemaah lainnya menyelesaikan rakaat yang terakhir lah. Jadi, Abdurrahman bin Auf jadi imam. Nabi semaya hak noda, hal lebih lagi dia bertambah rakaat. Ketika Abdurrahman bin Auf mengucapkan salam, Rasulullah SAW berdiri menyempurnakan salatnya hingga hal itu membuat kaum muslimin terhenyaklah, terkejut. Oh, tiba-tiba ada Nabi dah. Lalu mereka perbanyakkan bacaan tasbih. Maka ketika Nabi SAW telah menyelesaikan, beliau menghadap pada mereka kemudian berkata, bagus. Atau beliau berkata, sungguh kalian berbuat benar, akan sangat membuatkan iri bila mereka dapat menunaikan salat tepat pada waktunya. Ada sahih. Nabi puji lah. Dari semaya awal waktu ni walau tak tunggu Nabi. Nabi ni besar semaya bersama Nabi dia jadi imam. Tapi kerana ada kelebihan semaya awal waktu ni tak imam segera cari tak imam mana-mana ganti Nabi tu lebih molek lah. Nabi setuju dah. Nabi setuju. Yang menjadi syahid dalam hadis ini adalah pujian yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka yang telah menunaikan solat tepat pada waktunya. Seperti yang tersebut pada bahagian akhir hadis. Dalam keutamaan solat tepat pada waktunya merupakan wasiat Nabi SAW untuk Abu Zar. Sebagaimana dalam Muslim, hadis Muslim nombor 48 dan lainnya. Okay, di antara keutamaan-keutamaan solat yang lain lah. Banyak lagi fadilat kelebihan. Semaya dah. Hadis ke-104 Imam Bukhari rahimahullah nombor 46 meriwayatkan. Sahih Bukhari nombor 46 meriwayatkan. An Talhah bin Ubaidillah yaqulu jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd sa'ir ar-ra'si yasma'u dawiyyu sawtihi fala yafqahu ma yaqulu hatta dana fa idza huwa yas'alu 'anil islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah khamsu salawatin fil yawmi wal lailati faqala hal 'alayya ghayruha
Qala la illa an tatawwa'a. Qala Rasulullah SAW, wa siyamu Ramadan. Qala hal alayya ghairuhu? Qala la illa an tatawwa'a. Qala wa zakara lahu Rasulullah SAW az-zakata. Qala hal alayya ghairuha? Qala la illa an tatawwa'a. Qala fa adbara ar-rajulu wa huwa yaqulu wallahi la azidu ala hadha wa la anqusu. Qala Rasulullah aflaha in sadaqa. Dari Talha bin Ubaidillah, dia berkata, seorang lelaki dari penduduk Najd datang kepada Rasulullah SAW dengan rambut kepala yang sudah beruban dan gemar suaranya terdengar perlahan, hingga tidak terdengar apa yang diucapkannya sampai dia mendekatlah dengan Malik ni. Najd ni bahan lah. Najd law ni ko Najd sebenarnya, Najd Iraq. Dia bertanya, lepas tu sampai dia mendekat, dia bertanya tentang Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, solat 5 kali dalam sehari dan semalam. Dia bertanya lagi, apakah ada kewajipan bagiku selainnya? Bila menjawab tidak ada, bila kamu ingin melakukan solat sunnah saja kalau ada pun. Tak wajib lah. Rasulullah berkata dan puasa Ramadan. Dia bertanya lagi, apakah ada kewajipan bagiku yang selainnya? Bila menjawab tidak ada kecuali bila kamu melakukan amalan yang sunnah. Talha berkata, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan zakat kepadanya. Dia bertanya lagi, apakah wajib bagiku selainnya? Beliau menjawab, baginda menjawab, tidak. Tidak kecuali bila kamu melakukan amalan yang sunnah saja. Talha berkata, lalu lelaki itu pulang sambil berkata, demi Allah aku tidak akan menambah dan mengurangi perkara ini. Buat wajib saja. Rasulullah berkata, beruntunglah jika benar jujur, in sadaqah. Jika dia betul ikut tu, tetap beruntung dah. Pada hak sunnah saja pun boleh masuk syurga. Hadis ni hadirat Muslim nombor 11, Abu Daud nombor 391, An-Nasa'i jilid 1 muka 226 hingga 228. Mengenai keutamaan membayar kewajipan zakat akan disampaikan beberapa hadis yang sepertinya dan lainnya dalam keutamaan solat dan puasa. Wallahul musta'an. Kita minta pertolongan daripada Allah. Okay, hadis ke-105, Imam Ahmad dalam Al-Musnad jilid 5 muka 413 meriwayatkan, An Abi Ayyub Al-Ansari an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inna kulla salatin tahuttu ma baina yadayha min khati'atin. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap solat itu dapat menghapuskan dosa yang ada di depannya dia. Hadis sahih di ghairihi. Hadis At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir jilid 4 muka 160 dan lihat pula Majmu' Zawaid jilid 1 muka 290, dia juga punya beberapa syahid sokongan daripada perawi sahabat yang terdapat pada At-Tabarani. Jadi setiap solat tu, antara solat tu dapat menghapuskan dosa yang depannya dah. Antara keduanya aku kan. Dok ni baina dah di depannya je dah. Antara keduanya ko depannya dah. Yang pentingnya dia hapuskan dosa lah. Keutamaan memelihara solat yang 5 tepat pada waktunya secara sempurna dan khusyuk. Hadis ke-106, Abu Daud rahimahullah nombor 405 meriwayatkan, An Ubadah bin Samit qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khamsu salawatin iftaradahunna Allah ta'ala man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa khusyu'ahunna kana lahu 'ala Allahi 'ahdun ay yaghfira lahu wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi 'ahdun in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzabahu. Fi riwayatin li Abi Daud aidan 420, in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahu al-jannata. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 5 solat yang diwajibkan oleh Allah SWT pada siapa yang perbaiki wudu lalu dia menunaikan solat tepat pada waktunya, menyempurnakan rukuk dan kekhusyukan solat tersebut, maka dia berhak menagih janji Allah, iaitu dia Allah akan mengampuni dosanya. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, tak jaga solat awal waktu tepat waktu, maka dia tidak berhak menagih janji daripada Allah. Jika dia Allah berkehendak, maka dia mengampuni dosanya, dan jika dia berkehendak pula, dia menyiksanya. Jadi kalau kita nak minta ada juga kata sokongan ke apa kak, kita kena semaya lah, jaga semaya awal waktu, barulah kita boleh minta dengan Tuhan. Ada harapan lah. Tapi kalau tidak kak, suruh Tuhan lah. Nak apa boleh, nak masuk neraka boleh bagi orang kita semaya tepat waktunya.
Dalam riwayat Abu Daud yang lainnya nombor 1420 disebutkan jika dia Allah berkehendak maka dia menyiksanya dan jika dia berkehendak pula dia memasukkannya ke dalam syurga. Hadis sahih. Hadis An-Nasa'i jilid 1 muka 230, Ibn Majah nombor 1401, Ahmad jilid 5 muka 317 dan 319, Malik dalam Muwatta jilid 1 muka 103 dan lainnya. Lihat pula At-Tayalisi nombor 573 dengan tahqiq penulis, tapi sanad yang ada pada At-Tayalisi dhaif. Hadis ini merupakan dalil yang kuat bahawa orang yang meninggalkan solat tidaklah kafir dan solat witir hukumnya tidaklah wajib. Jadi hak ni jadi hujah. Dah pasal tak semaya pada waktunya tidak semaya lah dak. Maksudnya nah. Maka dia ni ada harapan lagi Allah nak ampun dia nah. Allah nak maaf masuk syurga dimaafkan dah. Kalau Allah tak maaf masuk neraka dah. Jadi dia ada harapan lagi dia kafir lah. Kafir tak ada harapan dah. Dalam hadis ni juga disampaikan salat merupakan penagihan janji masuk syurga. Kita boleh minta dengan Tuhan kalau kita nak masuk syurga kalau kita semaya dah. Kerana solat akan melarang pelakunya dari segala perbuatan keji dan munkar. Tapi ada ulama syarah masuk semaya yang khusyuk tu ia akan jadi tak buat dosa dah. Maksiat ke apa yang ketinggalan. Wallahu a'lam dah. Okey, keutamaan solat-solat fardu dan melihara solat-solat fardu. Allah SWT berfirman, wal muqimina shalah wal mu'tuna zakah wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Dan orang-orang yang mendirikan solat, menunaikan zakat dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, orang-orang itulah yang akan kami berikan pada mereka pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 162. Inni ma'akum la in aqamtumus salah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya aku berserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan solat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menghapuskan dosa semua dan sungguhnya kamu akan dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Surah Al-Maidah ayat 12. Dia kait dengan semaya juga. Dia start dengan semaya lah. Dirikan salat dan tunaikan zakat serta beriman kepada Rasul. Bantu Rasul dan Allah beri pinjaman. Surah Maidah ayat 12. Ayat lain tak. Sesungguhnya orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibaca pada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka kerananya daripada Rabblah mereka bertawakal berserah diri. Iaitu orang-orang yang mendirikan solat. Syarat dia mendirikan solat dulu. Dan yang menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka wajib zakat dulu. Dan itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan perolehi berapa darjat ketinggian di sisi Rabbnya dan keampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Surah An-Nafal ayat 2 hingga 4. Wa aqimis salata tarfayin nahar wa zulafa minal lail innal hasanatu yudhhibnas sayyi'at. Zalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah solat itu pada kedua tepi siang, yakni pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Surah Hud ayat 114. Jadi kita ni jangan rasa berdosa saja, kita cuba buat baik. Bukan apa untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kita buat amalan yang banyak sekadar untuk hapuskan dosa dulu mula-mula dah. Dan orang-orang yang sabar kerana mencari keredaan Rabbnya, mendirikan solat, menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik, iaitu syurga Anan, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapa-bapaknya, keturunannya, isteri-isterinya dan anak cucunya. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Sambil mengucapkan, malaikat ucap pada orang yang masuk syurga itulah, Salamun alaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Surah Ar-Ra'd ayat 22 hingga 24. Jadi poin utama jaga semaya dulu. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki.
Maka sungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang melihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Tunai amanah. Dan orang yang melihara solatnya pun ada juga. Bukan amanah saja, jujur dia kena jaga semayang. Kerana mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal dalamnya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 9. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Surah An-Nur ayat 56. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Dan orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itu kekal dalam syurga lagi dimuliakan. Surah Al-Ma'arij surah 34 ayat 35. Keutamaan solat 5 waktu. Allah Taala berfirman yang bermaksud, bacalah apa yang telah diwahyukan padamu, iaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah, solat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Surah An-Kabut ayat 45. Ayat lain pula yang bermaksud, sungguhnya jika kamu mendirikan solat dan menunaikan zakat sampai firman-Nya, sungguhnya aku akan menghapuskan dosa-dosamu. Dan sungguhnya kamu akan kemasukkan ke dalam syurga yang mengalir dalamnya sungai-sungai. Surah Al-Maidah ayat 12. Hadis ke-107 Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Sahih Bukhari nombor 528 meriwayatkan. An Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه وفي رواية مسلم هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Dari Abu Hurairah yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, apakah pendapat kalian jika ada sungai di depan pintu rumah solat seorang dari kalian yang mana dia dapat mandi dalamnya setiap hari sebanyak 5 kali mandi dah. Apakah menurutmu itu masih menyisakan kotoran di badannya? Dalam riwayat Muslim, apakah ada sesuatu lagi dari kotoran badannya yang masih melekat padanya? Mandi 5 kali sehari kak. Wangilah, hilang. Macam-macam ada. Para sahabat menjawab, tidak ada lagi sedikit pun kotoran yang melekat. Beliau berkata, maka itulah perumpamaan solat 5 waktu. Allah akan menghapuskan dosa-dosa dengannya. Hadis sahih. Hadirin Muslim nombor 667, At-Tirmizi nombor 2868, An-Nasa'i jilid 1 musyaf 230, Ahmad jilid 2 musyaf 379, Abu Uwanah dan Musnadnya jilid 2 musyaf 20, dan Al-Bahaqi jilid 1 musyaf 361 dan jilid 3 musyaf 63. Makna ad-darran adalah kotoran. Ibnu Arabi berkata, bentuk perumpamaannya adalah seorang akan kotor oleh kotoran yang kasar mata zahirnya nampaklah pada badan dan pakaiannya, dan dapat disucikan oleh air banyak lah. Basuh macam guna mesin basuh air banyak guna. Begitu pula solat dapat mensucikan seorang hamba dari kotoran-kotoran dosanya, sehingga tidak ada dosa yang tersisa padanya kerana solat telah merontokkannya, menjatuhkannya lah dah. Ada Fathul Bari jilid 2 musyaf 15. Hadis ke-108 Muslim rahimahullah dalam kitabnya Sahih Muslim nombor 233 meriwayatkan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadana ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jatanaba al-kaba'ir wa fi riwayatin ma lam tughshal kaba'ir. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW pernah bersabda, solat 5 waktu, solat Jumaat sampai Jumaat berikutnya, puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya dapat menghapuskan dosa-dosa. Di antaranya, apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Dalam riwayat yang lain dikatakan selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Ada hadis sahih. Okey, hadis riwayat Tirmizi nombor 214, Ahmad jilid 2 musyaf 359. Pa'atuh dan Awanah dalam musnadnya jilid 2 musyaf 20, Al-Bahaqi jilid 2 musyaf 460, jilid 10 musyaf 37. Lihat juga At-Tirmizi nombor 2470. Kalimah ma lam tughshal kaba'ir mempunyai makna yang sama selama tidak disengaja buat dosa besar lah. Maka hadis yang bersifat mutlak umum tersebut dapat dibawa kepada makna yang muqayyad, yang khusus. Maka dosa kecil ada apa kena. Wallahu musta'an.
Lepas tu hadis ke-109 At-Tirmizi rahimahullah dalam kitabnya Sunan Tirmizi nombor 419 meriwayatkan an Abi Umamah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada'i faqala ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u idza amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Dari Abu Umamah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah ketika haji wada', haji perpisahan lah, haji ngalah dah. Dia bersabda, bertakwalah pada Rabb kalian, dirikanlah solat 5 waktu kalian, berpuasalah pada bulan kalian Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, dan ta'alah kepada pemimpin kalian, maka kalian akan masuk syurga Rabb kalian. Boleh masuk syurga Tuhan. Hadis Hasan. Hadis riwayat Ahmad jilid 5 muka 261 dan 262, Al-Hakim jilid 1 muka 9 dan 309, Ibn Hibban nombor 795 dalam Al-Mawarid, Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah jilid 1 muka 23. At-Tirmizi berkata ini hadis hasan yang sahih dan telah disahihkan oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi. Dia punya syahid pada At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, sebagaimana terdapat pula dalam Mu'jam Majma' Az-Zawaid jilid 1 muka 45 dan An-Nasbur Rayah jilid 2 muka 37. Dan kedudukan hadisnya dhaif, tapi dia boleh menguatkan hadis yang hasan. Solat adalah munajat kepada Allah SWT. Hadis ke-110 Al-Bukhari rahimahullah nombor 531 meriwayatkan. An Anas bin Malik qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum idza shalla yunaji rabbahu fala yatfilanna an yaminihi walakin tahta qadamihi al-yusra. Fi riwayatin Syu'bah la yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi SAW bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila solat untuk bermunajat kepada Rabbnya, maka janganlah sekali-kali meludah ke arah samping kanannya, jangan sebelah kanan, akan tapi ke arah bawah kakinya sebelah kiri. Dalam riwayat Syu'bah disebutkan jangan sekali-kali meludah ke arah ke depan dan di samping kanannya, tapi ke arah samping kiri atau ke bawah kakinya. Hadis sahih. Al-Bukhari menyebutkan perbezaan pada beberapa riwayat, tetapi saya tidak ingin menyebutkan seluruhnya. Jadi Bukhari ni kadang-kadang biasa sikit pun dia sebut habis hadis tu untuk sokong menyokong dan ada tambah-tambah makna. Ada kadang-kadang ada kritik pada riwayat yang kira kuat sikit. Tapi supaya tidak ingin menyebutkan seluruhnya, lihat Bukhari nombor 412 berserta atrafnya pegalan hadis yang sama dan telah ditakhrij oleh Muslim nombor 501, An-Nasa'i jilid 1 muka 103, Ahmad jilid 3 muka 101 dan Abu Uwainah dalam Musnad jilid 1 muka 405. Dan Al-Bahaqi jilid 1 muka 155 dah. Okey, keutamaan solat fardu setelah menyempurnakan wuduk. Semaya fardu ni lebih besar daripada semaya sunat setelah sempurnakan wuduk. Hadis ke-111 Muslim rahimahullah dalam kitabnya Sahih Muslim nombor 232 dan 13 meriwayatkan. An Uthman bin Affan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masya ila as-salati al-maktubati fa sallaha ma'an nabiyyi fa sallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjidi ghafarallahu lahu dhunubahu. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya, kemudian berjalan menunaikan salat fardu sehingga dia mengerjakan salat bersama orang-orang atau bersama jemaah atau dalam masjid, maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis sahih dah. Hadis An-Nasa'i jilid 2 muka 111 dan 112. Abu Uwainah dalam Musnadnya jilid 2 muka 79 dan Bahaqi jilid 1 muka 82. Kalimah isbaghul wudu artinya menyempurnakannya dan kesempurnaannya lah, semaan wuduknya. Hadis ke-112 Muslim rahimahullah dalam kitabnya Sahih Muslim nombor 231 11 dan 11 meriwayatkan. An Uthman bin Affan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man atamma al-wudu'a kama amarahu Allah Ta'ala fasalawatul maktubatu kafaratun lima baina yadayha. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyempurnakan wuduk seperti yang diperintahkan Allah SWT kepadanya, maka solat-solat fardu dapat menghapuskan dosa-dosa di antara mereka dah, di antara keduanya dah.
Jadi sempurna wuduk syarat dia. Lepas tu sembahyang fardu. Apa dosa ni? Hadis riwayat Bukhari nombor 190 dengan redaksi lafaz hadis matan hadis yang berbeza. Hadis ini telah ditakhrijkan dikeluarkan oleh An-Nasa'i jilid 1 mushaf 1, Ibnu Majah nombor 409, Ahmad jilid 1 mushaf 7, Napenai dan 9 dan At-Tayalisi nombor 75 dengan tahqiq penulis. Wasiat Rasulullah SAW terhadap solat saat beliau akan wafat. Nabi peringat tentang semaya lah. Hadis yang 113 Ibnu Majah rahimahullah dalam Sunan Ibnu Majah. Nombor 2697 meriwayatkan An Anas bin Malik qala kanat ammatu wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hadarathu al-wafatu wa huwa yugharghiru bi nafsihi as-salata wa ma malakat aymanukum. Dari Anas bin Malik radhiyallahu dia berkata, keumuman wasiat Rasulullah SAW ketika ajal akan menjemputnya adalah solat dan tunaikanlah hak harta kalian, ini budak-budak kalian dah. Solat dan budak-budak hak kalian dah. So hadis sahih dengan berapa syahidnya. Sanad hadis ni hasan dan telah takhrij dikeluarkan oleh Imam Ahmad jilid 3 mushaf 17. Dari jalur Asbat bin Muhammad dari Sulaiman At-Taimi. Dia mempunyai syahid dari hadis Ali yang terdapat pada Ibnu Majah nombor 2698 dan sanadnya insya-Allah hasan. Jadi kuat ingatan ini tidak kuat mana lah dah. Dia juga punya syahid lainnya dari hadis Ummu Salamah yang terdapat pada Ibnu Majah nombor 1905 dan Ahmad jilid 6 mushaf 290, 315 dan 301. Nak cari hadis sokongan itu banyak kitab pula dah. Seterusnya, bab mencari pertolongan dengan solat ketika mendapatkan cubaan, kesempitan, kesusahan dan kesengsaraan. Allah Ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguhlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surah Al-Baqarah 45. Jadi orang khusyuk saja tak berat sembahyang. Kalau tak berat nak sembahyang tu, khusyuk dah. Ayat lain pula yang bermaksud, dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahawa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud. Orang yang solat. Surah Hijr ayat 97-98. Sedih tak? Dakwah tak terima, dia orang tuduh macam-macam. Semayalah banyak. Hadis ke-114. Abu Daud rahimahullah dalam Sunan Abu Daud nombor 4986 meriwayatkan An Abdullah bin Muhammad bin al-Hanafiyyah qala intalaqtu ana wa abi ila sihrin lana min al-ansari na'uduhu fahadarat as-salatu faqala li ba'di ahlihi ya jariyatu u'tuni biwudu'in la'alli usalli fa astariha qala fa ankarna dhalika alayhi faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qum ya bilalu fa arihna bis-salah. Dari Abdullah bin Muhammad bin Al-Hanafiyah dia berkata, aku bersama bapa aku pernah pergi ke rumah kerabat kami dari kalangan orang Ansar untuk membesuknya ke apa ni nak? Na'uduhu untuk kembali ke apa ni na'ud. Lalu tibalah waktu solat. Maka dia berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, wahai jariyah, pelayan wanita lah, hamba wanita, bawakanlah untukku air wudu agar aku dapat solat untuk kemudian istirahat. Abdullah berkata, maka kami mengingkari hal itu terhadapnya. Lalu dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, bangunlah hai Bilal, lalu istirahatkanlah kami dengan solat. Hadis sahih. Ada ayatnya. La'alli usalli fastariha. Ada orang kata tak ada rehat gitu lah. Dia kata dia guna ayat sama, qum ya Bilal fa'arihna bis-salah. Lebih kurang gitulah. Dia berhujah dengan Nabi, hadis Nabi. Nak rehat, semaya nak rehat dah. Hadis ke-115 Abu Daud rahimahullah dalam Sunan Abu Daud nombor 1319 meriwayatkan an Huzaifah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun salla. Dari Huzaifah dia radhiyallahu berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dirundung masalah sedih ke masalah apa, beliau mendirikan solat.
Hak wajib jaga, hak sunat pun jaga dia. Jadi kalau sedih, kena semayang banyak dia. Hadis Hasan insya-Allah. Hadis riwayat Ahmad jilid 5 muka surat 388. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani telah menghasankan sanadnya dalam Fathul Bari jilid 3 muka surat 205. Pembahasan hadis nombor 1302. Okay, hadis ke-116 Imam Ahmad rahimahullah dalam Musnad Imam Ahmad dia jilid 1 muka surat 105 meriwayatkan An Ali radhiyallahu anhu qala ma kana fina farisun yawma badrin ghairul miqdad wa laqad ra'aytuna wa ma fina illa na'imun illa Rasulullah sallallahu tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta asbaha. Jadi Ali radhiyallahu anhu dia berkata pada saat perang Badar tidak ada di tengah-tengah kami seorang pun penunggang kuda selain Al-Miqdad. Sungguhnya aku telah menyaksikan dan tiadalah di antara kami melainkan tertidur belaka kecuali Rasulullah SAW yang berada di bawah pohon sedang solat dan menangis hinggalah pagi hari. Nabi ni nak pergi Badar, Nabi doa tak mudah dah. Solat menangis hingga pagi hari dia. Hadis sahih. Hadis riwayat Ahmad jilid 1 muka 35 An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra tentang bab solat dan berpergian seperti dalam Tuhfatul Ashraf. Ibnu Khuzaimah nombor 899, Ibn Hibban dan Al-Mawarid nombor 1990 dan At-Tailisi nombor 116 dengan tahqiq penulis. Semuanya dari jalur Harithah bin Mudar yang telah disahihkan oleh Ad-Darqutni dalam Al-Ilal jilid 3 muka 104. Okay, hadis ke-107 Abu Daud rahimahullah dalam Sunan Abu Daud nombor 4986 meriwayatkan An Abdullah bin Muhammad bin Al-Hanafiyah qala intalaqtu ana wa abi ila sihrin lana min al-ansari na'uduhu fadrat as-salatu faqal min ba'di ahli ya jariyatu utuni biwudu'in la'alli usalli فأستريح قال فأنكرنا ذلك عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. Dari Abdullah bin Muhammad bin Al-Hanafiyah dia berkata, aku bersama bapakku pernah pergi ke rumah kerabat kami dari kalangan Ansar untuk membesoknya. Untuk gapo ni besok bahasa itu. Dah. Untuk ajak untuk gapo kali nak melawat dia dah. Lalu tibalah waktu solat untuk melawat dia sakit dia dah. Lalu tibalah waktu salat, maka dia berkata pada seorang anggota keluarganya, wahai jariyah, bawakan untukku air wudu agar aku dapat solat untuk istirahat. Abdullah berkata, maka kami mengingkari hal itulah terhadapnya, dia sakit dia, tiba nak semaya. Lalu dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wahai bangunlah hai Bilal, istirahatkanlah kami dengan solat. Jadi semaya-semaya ini untuk rehat dia. Hadis riwayat Ahmad jilid 5 muka 371 akan tetapi disebutkan dalam Abu Daud 4985 dan Ahmad jilid 5 muka 64 dari seorang lelaki dari suku Aslam. Hadis itu ada tambah dari seorang lelaki dari suku Aslamnya. Tak habis lagi. Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim nombor 2371 meriwayatkan An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakdzib Ibrahimun Nabiy sallallahu alaihi wasallam qattu illa thalatha كذبات سنتين في ذات الله قالوا إني سقيم وقالوا بل فعله كبيرهم هذا وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكان أحسن الناس فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبره أنك أختي فإنك أختي في الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيرك فلما دخل أرضه رآها بعد أهل الجبار أتاه فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك فأرسل إليها فأتي بها فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى فقال لها مثل ذلك فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين فقال ادع الله أن يطلق يدي فلك الله ألا أضرك ففعلت وأطلقت يده ودع الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان فأخرجها من أرضي
وأعتها هاجر قال فأقبلت تمشي فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرفا فقال لها مهيم قالت خيرا كف الله كف الله يد الفاجر وأخدم خادما قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, Nabi Ibrahim AS tidak pernah berdusta selain hanya 3 kali. 2 kali berkenaan dengan zat Allah SWT ialah ucapannya sesungguhnya aku sedang dalam sakit. Dan ucapannya bahkan pemimpin mereka yang berhala yang paling besar yang telah melakukannya, yang pecah berhala lain lah. Lalu berkenaan dengan Sarah kerana dia datang ke wilayah sang penguasa zalim lah. Bersama Sarah yang merupakan manusia yang paling cantik. Nabi Ibrahim pergi dengan Sarah lah. Tapi Ibrahim berkata kepadanya, sungguhnya jika penguasa yang zalim tu tak mengetahui kamu, diktator tu tak mengetahui kamu adalah isteriku, maka dia akan mengalahkanku untuk mendapatkanmu dah. Jadi dia kalau dia bini dia bunuh. Dia kata dia bunuh kan, tak ada tak lelaki dia boleh ambil lah. Apabila dia bertanya padamu pada Sarah tu tak, isteri Nabi Ibrahim, beritahulah bahawa kamu adalah saudara perempuanku, adik-beradik, macam adik-beradik aku lah. Kerana hakikatnya kamu adalah saudaraku dalam Islam. Bukan adik-beradik. Sungguh adik-beradik sama Islam dah. Juga kerana yang aku tahu bahawa yang Muslim di tanah ini hanyalah aku dan kamu saja. Di negara tu tempat tu Nabi Ibrahim dan isteri dia saja yang beriman yang Islam dah. Ketika dia telah memasuki wilayah penguasa yang zalim Al-Jabbar tersebut, maka pengikutnya melihat Sarah melaporkan dia berkata kepadanya, sungguh telah datang kepada wilayahmu seorang wanita yang tidak layak dimiliki selain olehmu. Oh, tena comel sungguh dah. Mari sini. Dah. Maka dia mengirim utusan kepada Sarah untuk membawanya. Lalu Ibrahim AS segera bangun untuk solat. Bini dia kena ambil korang tu kan. Kerajaan yang zalim tu. Dia semayalah Nabi Ibrahim. Jadi kalau ada masalah ke apa, kena semaya banyak dah. Ada masalah balas bini ke apa, semaya banyak dah. Ini menjadi syahid dah, dalil bahawa dalam situasi sulit seperti ini Ibrahim AS berdiri untuk melakukan solat. Jadi ketika susah gitu, mayalah nak minta tolong dengan Tuhan. Ketika Sarah telah menghadap kepada penguasa tersebut, penguasa itu tidak tahan untuk menjamah Sarah, gerai lah. Comel dah. Tetapi tangannya tergenggam dengan sangat kuat. Lalu dia berkata kepada Sarah ni, jadi tak boleh nak pegang Sarah ni, jadi tak boleh nak pergi dah. Berdoalah kepada Allah agar dia membebaskan tanganku dan aku tidak akan menyakitimu dah. Jadi gitu. Lalu Sarah berdoa menuruti permintaannya, tapi ternyata dia ingin menjamah kembali dah. Nak sentuh, nak jamah, nak dekat semula lah Sarah ni. Lagi-lagi tangannya tergenggam balik dah. Dia dekat diri tergenggam. Dan kali ini lebih kuat dari yang pertama dah. Lalu sekali lagi dia berkata kepada Sarah persis seperti yang pertama tadi dah. Lalu Sarah berdoa lagi. Tapi dia belum menjera lagi lah. Belum berserit lagi. Juga untuk mengulangi lagi. Kembalilah tangannya tergenggam dengan genggaman yang jauh lebih kuat dari 2 genggaman sebelumnya. Lalu dia memohon, berdoalah kepada Allah agar dia melepaskan tanganku, maka bagimu Allah sebagai saksinya. Allah dia. Jadi orang kafir pun sebut nama Allah juga lah. Biasa tu. Falakallahu, Allah menjadi saksi dan penjamin bahawa aku tidak akan menyakitimu lah. Jadi macam serupa juga lah. Jadi lalu Sarah berdoa dan terbebaslah tangan penguasa itu. Si penguasa itu memanggil orang yang telah membawa Sarah dan berkata kepadanya, sungguh mu telah mendatangkan syaitan kepadaku dan bukan membawa ke manusia. Tak boleh nak dekat, tak boleh jamuh lah. Jadi pelik dah. Enyahkanlah dia dari tanahku ini dah. Wa agitubiklah tak masuk dalam negara ni dah. Dan berilah hadiahkan dia. Hajar dah. Beri hadiah hamba dah. Rasulullah SAW berkata, lalu Sarah mulai berjalan. Maka ketika Ibrahim AS melihatnya, dia menghampirinya lalu bertanya kepadanya, bagaimana khabarmu dah? Keadaan Mugan dah. Mahya maksudnya bagaimana keadaanmu dan apa khabarmu lah. Sarah menjawab, baik sahaja, Allah SWT telah mencegah si pembangkang tu itu dan malah aku dihadiahi seorang pelayan, hamba pelayan pula dah. Abu Hurairah berkata, itulah ibu kalian wahai kaum yang tercipta dari air langit. Ada sahih. Maksudnya jadi cerita mak Nabi Ibrahim tu mak keturunan Nabi Ismail juga dah.
Hadis Al-Bukhari nombor 3368 dimauqufkan apa? Tapi dia ni ishaq lah, mau ishaq. Hadis Al-Bukhari nombor 3388 dimauqufkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu dan nombor 2935 dan 5084, tapi yang ini sangat ringkas sekali dah, hadis ringkas ni. Juga telah ditakhrij oleh Abu Daud nombor 2212 dan telah diringkas oleh Tirmizi nombor 3126. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari jilid 6 muka surat 403 berkata dalam riwayat Abu Az-Zinad dari Al-Arash ada tambahan redaksi iaitu lalu Nabi Ibrahim AS berdiri untuk salat dan Sarah ikut berdiri untuk berwuduk dan mengerjakan salat juga. Di riwayat ni kata pakai Sarah semayang juga. Riwayat lain tak sebut pun Sarah seolah kena panggil dah. Tinggal Nabi Ibrahim saja semayang dah. Kemudian Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani berkata di antara faedah-faedahnya adalah barang siapa mendapatkan suatu masalah yang sulit untuk dihadapinya, sebaiknya segeralah mendirikan solat. Dan faedah lainnya adalah wuduk disyariatkan bagi umat-umat sebelum kita lagi. Mengingatkan kebenaran dari kisah Sarah tersebut dengan perubahan lafaznya. Jadi wuduk-wuduk ni bukan zaman kita saja, zaman Nabi Ibrahim lagi disyariatkan ambil asmanya dah. Polis berkata dalam bab ini terdapat pula kisah Juraish, iaitu ketika seorang wanita yang melahirkan seorang anak menuduh Juraish sebagai ayah dari anak yang dikandungnya, tuduh pak dia lah, jika berzina dengan dia lah. Sehingga mereka orang-orang pun menurunkannya, menghancurkan tempat ibadahnya dan memukulinya, pukulnya, timbuk dia. Kemudian dia berwuduk lalu melakukan solat. Jadi Juraish pun dia kena tuduh nak fitnah. Cara nak selamat daripada Tuhan dia semaya banyak-banyak. Dia Al-Bukhari nombor 3456. Setakat itu saja, wallahu alam. Ngelas sekali ni dalam bab keutamaan orang yang mana dia ada masalah, dia semaya dan minta bantuan daripada Allah SWT. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bika, subhanakallah bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.